Okey, untuk topik 3.2 dia adalah berkaitan dengan data types, variables, operators and expression. Okey, actually kesemua benda ni kita dah buat dan kita dah kenal pasti masa kita buat coding. Okey, yang kita buat Java tu. Kita dah belajar dah semua benda ni, cuma kita nak refresh balik. Okey, so adakah awak semua masih ingat, boleh sebutkan tak apakah data type yang biasa kita guna masa kita buat coding? Apakah data type yang ada? Boleh tolong respon. Integer number ke madam? Ya, betul. Yang data type itu adalah untuk integer. Okey, lagi? Apa lagi? Decimal number. Decimal number kita guna data type apa? Ini untuk nombor integer. Kalau Double nombor yes, kalau untuk decimal kita akan pakai double. Okey, lagi apa lagi? Yang dalam assignment kita ada nak masukkan name. So name itu data type-nya apa? Character. Okey, kalau character char. Char untuk character dan dia untuk single character. Contoh F untuk female. Ini adalah char, single character. Tapi kalau name dia perkataan. So apa data type yang sesuai untuk dia? Satu boolean. Okey, boolean itu untuk true dan juga false. Boolean untuk true dan juga false. Okey, kalau nama name tu perkataan. Kalau perkataan kita kena gunakan data type apa? String. Yes, string. Okey, thank you. So awak kena kenal pasti benda ni. Kalau nombor itu nombor desimal, okey, contohnya seperti weight, height, price, mestilah dia ada perpuluhan. So kita kena pakai data type yang bernama double. Okey, kalau nombor tu nombor integer, nombor bulat, so kita kena pakai int. Kalau nombor tu single character seperti F ke Y, dia adalah char untuk single character. Dan untuk single character dia mesti ada char mesti ada single quote yang ini. Kemudian untuk boolean dia digunakan untuk menunjukkan perkataan true dan juga false sahaja, benda lain tidak. Manakala string biasanya digunakan untuk name sebab dia perkataan kan, name. Harap semua take note lah kelima-lima jenis data type ini daripada double, integer, char, string dan juga boolean dan apa kegunaan dia. Okay. Right, seterusnya saya nak pergi kepada variable. Boleh tak awak nyatakan apakah variable yang kita selalu guna? Contoh-contoh variable yang ada. Apa contoh-contoh variable? Kita selalu sebut daripada sequence dulu lagi. Okey, apa variabelnya? Variable kena konsisten. Kenapa variable awak ni panjang sangat? Kan, selalu benda tu diulang-ulang. Apakah itu variable? Bagi contoh variable. Ada banyak sangat variable yang kita pakai. Memang kena ada variable dalam setiap coding tu. Dalam IPO, pseudocode, flowchart pun ada variable. So apa dia contoh-contoh variable yang kita selalu ada tulis? Daripada exercise 1 sampailah exercise yang ke-7. Semua ada variable. Apa contoh-contoh dia? Cepat sampai pukul 9 je ni. Boleh juga type dekat message kat situ. Kan kita selalu sebut kan, okey variable mana? Mana variable awak dah declare belum variable tu? Kalau buat panjang-panjang kenapa variable panjang sangat ni? Ringkaskan lagi. Apa contoh dia? Number 1, number 2. Yes, betul Intan. Itulah variable awak. Seperti number 1,
Number 2, ini adalah variable, iaitu yang memegang nilai. Number 1 ni ada nilai yang akan kita assign dekat dia. Okey, akan ada assign value dekat number 1 ini. Okey, betul lagi? Okey, lagi. Kita takkan number 1, number 2 je sepanjang kita duk buat latihan daripada exercise 1 hingga exercise 7. Takkan semua number 1, number 2 je. Ada macam-macam lagi kan? Okey, cuba senaraikan lagi. Okey, mark. Yes, betul. Mark. Okey, lagi. Price, yes, betul. So, benda-benda inilah yang kita gunakan sebagai variable di dalam kita punya programming. Okey, ini bila sebut variable, kena bayangkan benda ini. Okey, bukan ini saja, ada banyak lagi BMI, weight, height, total price, sum, total, apa lagi? Adult, children, macam kita buat temperature, semua itu adalah variable. Okey, cuma sekejap lagi saya nak bagi tahu apa perbezaan variable dengan identifier. Okey. Nanti awak akan jumpa juga perkataan identifier, tapi saya bagi tahu dulu secara general. Identifier dengan variable ni adalah benda yang sama. Kalau variables ada number 1, number 2, mark dan juga price, identifier pun sama. Dia ada number 1, number 2, mark dan juga price. Cuma perbezaan dia adalah identifier ini dia merujuk kepada number 1, number 2, mark ini yang berada di dalam program. Okey, kita panggil dia identifier. Yang dalam coding kita tu kita boleh panggil dia sebagai identifier. Manakala variable ini pula, okey, variable dia merujuk kepada memori in the computer. Okay, so bila kita buat satu identifier number 1, jadi dalam memori komputer dia akan sediakan satu location dan location ini akan menyimpan identifier number 1. Itu je perbezaan dia. Bila kita sebut variable, dia merujuk kepada memori dalam komputer. Bila sebut identifier, dia adalah yang kita tulis dekat dalam program kita. Dan actually kedua-duanya adalah benda yang sama. Okay, so kalau dalam exam dia sebut state the identifier, samalah variable ni, benda yang sama. Okay, boleh tak? Jangan identifier apa benda pula, sama benda sama maksudnya dengan variable benda yang sama. Boleh, madam. Alright, baik. Seterusnya kita tengok dekat learning outcome ni. So, first kali kita nak kena identify apa itu identifier, variable, constant dan juga reserve word. Okey, untuk identifier tadi saya dah explain secara ringkas berserta dengan variable. Okey, nanti kita akan tengok constant dan juga reserve words. Okey, ini adalah data type yang kita sebut tadi. Okey, data type yang kita sebut tadi ada integer, ada decimal, ada character, ada boolean ya. Okey, tapi benda-benda ni semua dalam Java, kalau integer number dia akan jadi int. Kalau decimal numbers dia akan jadi double. Kalau character dia akan jadi char. Kalau boolean dia scale akan jadi boolean ya. Boolean ni hanya untuk true dan juga false sahaja. Okey, saya tak nak explain lagi apa itu int, nombor integer, double, nombor perpuluhan. Okey, ini char untuk single character. Dan bila single character kena ingat ni ada single quote ni, ada tanduk ni. Okey, itu menunjukkan bahawa dia adalah single character. Okay. Boolean pula dia hanya true dan false dan untuk string ini dia bukanlah primitive data type tapi dia adalah data type sebenarnya tapi bukan primitive data type. Dia masih lagi data type yang kita gunakan untuk perkataan. Okey, sekarang kita cuba buat self check yang ni. Okey, boleh tak anda bagi tahu saya apakah correct data type untuk following variables? Okey, bila kita sebut variables, apa dia variables yang ni? My num ini variable, my double num ini variable,
My letter ni variable, my bool pun variable, my text pun variable. Okay, sekarang saya nak awak bagi tahu saya apakah dia punya data type untuk nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, tuliskan nombor soalan dan tuliskan dia punya data type. Untuk number 1, dia bagi kat sini adalah nilai 9. So kalau nilai 9, apa data type yang sesuai untuk dia? INT. Yes, INT, in. Okay, so INT. Nombor 2, dia bagi dekat sini 8.99. So, Double. yes, very good. Betul, double. Okay, kemudian yang seterusnya dia bagi ni, ada tanduk ni. So, ini adalah, Char. yes, very good. Ini adalah char. Yang ini dia kata false. So, kalau false dia adalah, Boolean. yes, very good. Boolean, betul. Okay. Dan yang ini perkataan. Dan bila perkataan dia ada double quote. So, apa data type dia? Untuk perkataan. String. Yes, very good, string. So, Medium harap semua dah boleh kenal dengan baik jenis-jenis data type dan nilai yang akan kita assign dekat dalam variable yang berdata type seperti yang dipaparkan ini. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Dia kata fill in the missing parts to print the value true and false. So kalau true and false, apakah data type yang kita akan letak di bahagian depan? Satu untuk true, satu untuk false. Jadi kedua-dua jawapan ini kita akan tulis dengan apa? True, false. So apa kat depan ni? Ini bahagian declaration ni. Kalau ada variable, dekat depan ni mesti adalah data type. Bila ada variable, mesti dekat depan dia adalah data type. So apa data type yang sesuai untuk variable is Java fun dan is fish tasty? Dia menyimpan nilai true dan juga false. Jadi, apakah data type dia? Boolean ke madam? Ya, betul. Boolean. Okey, jadi harapnya lepas ni dah boleh ingat bila true false dia adalah Boolean. Okey. Seterusnya. Kita tengok yang ini pula. Okey, boleh nyatakan apakah data type untuk A, B, C, D dan juga E. Okay, yang lain boleh type juga dekat komen. Sila cuba jawab. Okey, apa data type yang sesuai ni? Banyak kali dah kita discuss, yang atas tadi pun ada, sekarang pun ada. Okey, double. Yes, untuk A double. Thank you Sani, betul. Okey, A adalah double. Okey, B boolean, betul Alisa. Okey, next. C adalah in, betul. Fawaz. D char, betul Syahira. Dan yang terakhir, bila nampak ada dua tanduk ni, dia adalah string. Yes, betul Arisa, string. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada identifier. Yang ni yang saya sebut tadi tu. Okey, identifiers. Apa itu identifiers?
Okay, kalau soalan tu biasanya dia akan minta 2 markah. Okay, define ataupun describe identifiers. Awak kena tulis begini. Identifiers is a name given to elements in program. Okay, lepas tu kita ambil lah seperti macam ni. Such as num1, num2. Itu paling simple. Okay. So identifiers ni kita biasa sebut variables lah. Dia benda yang sama. Okay. Dan variable ni dia bukan sekadar untuk variable names yang lain lah. Nampak ni identifiers ni adalah variable names kan. Okay, variable names. Okay, dia juga macam kalau class name, ini pun dia merupakan identifier. Kalau method name, okay pun identifier. Tapi paling senang kita nak ingat adalah kita ambil yang ni lah. An identifier is a name given to the elements in program such as num1, num2. Dah cukup, dah dapat dah 2 markah. Okay, so itu adalah definition untuk identifier. Okay, dan kita tengok dekat sini, identifier ataupun variable. Kalau sebelum ni, identifier start with a letter. Okay, contohnya lah kita tulis price kan. Okay, dia mesti bermula dengan letter. Dia tak boleh bermula dengan contoh one price. Tak boleh, salah. Okay, ataupun kita boleh mulakan dengan underscore. Contoh underscore price. Yang ni boleh. Ataupun kita boleh mulakan dengan simbol dollar. Boleh. Okay. Tetapi kalau awak nak letak dash price, yang ni tak boleh. Okay, yang boleh ada 3 saja, iaitu bermula dengan letter ataupun mula dengan underscore ataupun mula dengan dollar. Itu saja yang boleh. Okay. Dan syarat-syarat untuk rules for construct identifiers adalah ini kena hafal rules ni. Biasanya dalam exam dia akan minta maksimum 3 lah. Okay, biasanya dia akan minta maksimum 3 rules. Jadi awak cuba hafal lah. Yang paling senang kita nak hafal adalah saya ambil yang ni lah, rule yang kedua dulu. Okay, the first character must be a letter or underscore or symbol sign. Ataupun kita boleh buat ayat lain. Kita boleh kata identifier start with number, start with letter. Okay. Okay, jadi awak boleh buat ayat sendiri yang sama maksud dia. Okay, yang kedua, rules there can be no embedded blank. Okay, no embedded blank tu contoh macam kita nak buat net price. Okay, net price, bila ada blank macam ni, so dia adalah salah. Sebab tu bila saya suruh mesti kena rapatkan net price ataupun kita letak underscore. Okay, so kalau ada blank space ini tak boleh. Okay, kemudian kita pergi kepada rules number 4. Reserved word cannot be used as identifier. Okay, reserved word tu adalah perkataan kepunyaan Java seperti if, else, why, util, Java, import. Semua benda tu adalah reserved word. Okay, dan rules number 1 kita boleh juga tulis bahawa okay, identifier consists of the capital letters, lower letter. Okay, tapi ni panjang sikit lah. Okay, yang paling senang nak ingat adalah rules number 2, rules number 3 and rules number 4. Okay, kalau rules number 5, kalau awak nak cakap identifier case sensitive, dia tak boleh stop sampai sini. Kena hafal semua ni. Okay, kena hafal semua. Jadi, pilihlah mana-mana 3 yang anda senang nak hafal, tapi biasanya rules number 2, 3, 4 lah. Okay, yang ni kena ingat. Seterusnya, okay, ini adalah valid identifiers. Okay, valid iaitu bermula dengan letter ataupun bermula dengan underscore ataupun kalau ada number dia berada di belakang. Okay, ataupun kalau dia 2 perkataan dia ada underscore kat tengah-tengah ataupun dia rapatkan. Ini adalah valid identifier. Okay, yang di bawah ni pula adalah invalid. Ini pun favorite question juga. Invalid dia suruh kita bagi reason kenapa dia invalid. Okay, contoh IC number. Kenapa dia invalid? Sebab dia ada embedded blank space. Okay, continue. Kenapa dia invalid? Sebab dia adalah reserved word. Okay.
Okey, kemudian yang ini kenapa dia invalid? Sebab dia bermula dengan karakter. First karakter dia adalah digit, tak boleh. Cannot start with number. Ataupun dia boleh cakap illegal because identifier cannot start with number. Okay, yang ini pula kenapa? Sebab dia tak guna underscore, dia guna dash. Okay, identifier cannot have a special character. Okay, so kena tahu kenapa dia invalid identifier. Sekarang kita pergi kepada variables. Okay, yang inilah tadi saya sebut variables tadi merujuk kepada location the computer memory. Okay, actually dia sama je dengan identifier cuma kalau identifier kita age dalam memory komputer kita pun akan guna age juga. Okay, dia benda yang sama cuma variable dia merujuk kepada location memory. Okay, cuba kita buat self check yang ini. Ini pun jenis yang favorite question. Macam ni lah dia bagi ayat, dia suruh kita buat dalam bentuk Java statement. Okay, kalau untuk soalan nombor 1, dia kata create variable name. Okay, nama variable adalah car name. And then dia cakap assign the value Volvo. So macam mana kita nak tukarkan ayat ini kepada Java statement? Okay, dia dah bagi variable car name. Sekarang saya nak kena tanya awak, apakah dia punya data type? Data type dia apa? Okay, macam mana nak tahu data type-nya? Apa kita tengok? Dia nak simpan apa? Apa yang dia nak simpan? Dia nak simpan Volvo. So, perkataan Volvo ini dia adalah apa? Integer, double, boolean, char ataupun string? So, apakah? Char. Okay. Okay, kalau char, dia hanya menyimpan single character seperti V. Single character, tapi sekarang kita bukan nak simpan V. Kita nak simpan Volvo. So, apa data type yang sesuai untuk dia? String. Ya, itulah perbezaan dia antara string dan juga char. Dia char single character. So, string akan menyimpan perkataan. Okay, dia nak simpan Volvo. So, sekarang macam mana kita nak buat ayat dalam Java statement ni? Macam mana cara nak tulis, nak declare variable? Tadi kita dah buat banyak dekat atas tadi. Okay, tadi dia bagi dalam bentuk macam ni. Ni yang self check dia bagi dalam bentuk macam ni. Ni. Okay, dia bagi macam ni. Tapi sekarang dia bagi dalam bentuk ayat, dia suruh kita ubah. Dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk Java statement tu? Data type dah tahu dah, string. Nama variable pun dah tahu, car name. Apa yang dia nak simpan tu kita dah tahu, Volvo. So, macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis dalam Java program? Semua dah tahu dah. Data type dia string, nama variable dia car name dan dia nak simpan Volvo. Car Volvo salah. Salah. Ini yang macam mana nak buat dalam Java? Dalam Java. Macam mana tempat yang kita nak declare variable? Dalam Java dia jadi macam mana? Ini favorite question. Kalau awak tengok past year, dalam buku hijau awak tu ada past year, awak tengok memang ada banyak soalan macam ni. Dia bagi dalam bentuk ayat, awak kena tukar dia. Apa yang dimaksudkan ayat ini di dalam Java program? Dan clue dia adalah di sini. Clue dia di sini. Soalan tadi ni yang kita dah buat banyak tadi. Ini clue dia ni. Dekat sini. Inilah clue dia ni. Ini clue dia. Ini clue dia ni. Kita nak tukar jadi macam ni. Macam mana cara nak tukar? Nampak tak dekat sini? Sini ada data type, ada nama variable, ada value yang dia nak simpan. Inilah yang kita buat dalam Java. Okay, tapi dia bagi dalam bentuk ayat. So, tukar jadi macam ni. Macam mana nak tukar? Okay, kita tengok Tan ada bagi. Dia kata string car name equal Volvo. Okay, hampir tepat. Belum tepat lagi. Hampir tepat. Okay, hampir tepat.
Kena ada, betul, kena ada benda tu. Okay, nampak tak? Walaupun kita dah discuss banyak tadi, tapi bila soalan ni dia twist sikit, kita dah confused. Okay, sepatutnya jawapan dia adalah string. Lepas tu nama variable dia car name. Lepas tu sama juga dengan Volvo tu mesti ada double quote sebab dia perkataan. Dan jangan lupa letak semicolon sebab Java program. Okay, clear? So kena biasakan benda ni. You tengoklah soalan pasir memang banyak soalan macam ni. Awak kena ubah dan setiap satu ni biasa hingga 2 markah. Okay, boleh? So ini jawapan soalan 1. So tolong tulis je jawapan tu dekat buku anda. Tulis sekarang. Apa yang kita bincang, tulis sekarang. Nanti senang awak nak study. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Create a variable name max speed and assign the value 120 to it. 120. So kita kena kenal pasti dulu apakah dia punya data type. Data type dia nak simpan 120. Apa nama variable dia? Max speed. Jadi macam mana cara kita nak tulis dalam Java program? Cuba. Kena cuba. Yang tak pernah cuba, cuba. Okay, ini adalah semester akhir awak. Awak ada 2 bulan je lagi dengan matrik. Kalau awak tak buat yang terbaik untuk SEM ni, yang bila lagi awak nak buat? Okay, so untuk SEM 2 ni buat lebih baik daripada SEM 1. Okay, siapa yang dah cemerlang SEM 1, konsisten, maintain. Okay, yang tak okay, improve lagi SEM ni. Inilah masanya yang awak nak buat yang terbaik. Okay, cepat nombor 2 ni. Nanti tak sempat habis discussion. Macam mana kita nak tukar dalam bentuk Java statement? In max speed sama dengan 120. Betul Wafi. Cuma Wafi tertinggal apa? Semicolon. Okay. Kena ada semicolon. Tak ada semicolon dia hilang markah nanti. Alright. Betul dah tu Thank you Wafi. Betul dah. Cuma jangan lupa letak semicolon. Okay. Soalan C. Dia agak mencabar sedikit. Okay. So untuk soalan C. Ada 2 variable. Okay, variable X dan juga Y. So, kita kena anggapkan bahawa X ini adalah 5, Y ini adalah 10. Dan dia kata ada perkataan display. Okay, so, macam mana kita nak buat? First kali kita kena declare dulu X itu 5, Y. Macam mana nak buat? Okay, dekat sini awak pun kena cuba sebab kalau saya tunggu dia ambil masa nanti tak sempat nak discuss benda lain. Okay, kat sini awak mesti kena tulis dulu. Nampak 5 dengan 10 ini adalah in. So tulis dulu in X sama juga dengan 5. Lepas tu koma Y sama juga dengan 10. Ini kita biasa buat kan dalam Java. Okay, so macam mana kita nak interpret benda ni? Okay, bila dah keluar benda ni, dah selesai dah. X dah selesai, Y dah selesai. Okay, sekarang kita nak display. So display mesti kita tulis system.out.print. Okay, dan apa yang kita nak display? Kita nak display 5 tambah 10. 5 tambah 10 tu apa? Adalah nilai X tambah dengan Y. Semicolon jangan lupa. So inilah jawapan dia untuk soalan nombor 3. Okay, so benda-benda ni kena praktis. Okay, kita pergi soalan yang keempat. Soalan yang keempat saya tulis kat sini. 4 ke D? 4 Okay, yang keempat. Yang keempat, beza dengan yang atas tadi, dia ada Z. Okay, dia ada Z. Okay, so kita boleh tulis dekat sini. Z sama juga dengan X tambah Y. Dan dia nak display. Jangan lupa semicolon. So kita tulis kat sini system.out.print Z saja. Okay. Boleh tak? Sekarang saya nak pergi dekat soalan nombor 5. Soalan nombor 5, clue dia adalah yang ini. Okay, nombor 5 saya nak awak jawab. Ini clue dia. Soalan nombor 5. Clue dia yang saya highlight warna kuning tu. Okay, apa kita nak tulis dekat tempat kosong ni?
Apa yang kena ada? Dekat depan sekali mesti adalah data type. In. Okay, depan ni mesti data type. Lepas tu antara nombor yang berikutnya mestilah koma. Letak koma. Last sekali mesti semicolon. Benda ni simple je, tapi benda ni pun belum tentu kita boleh tulis dengan baik. Simple je bendanya. So kena tengok betul-betul, baca soalan betul-betul, tengok macam mana nak jawab. Okay, jangan main hentam je, jangan cukup-cukup dah kita duk jawab dengan apa cincai-cincai kan. Jawab lebih fokus lagi. Okay, ada yang dah fokus dah daripada SEM 1, bagus dah tu. Okay, tapi ada lagi yang belum fokus. Okay, yang dah fokus tu bagus, kekalkan. Next kita tengok kepada constant. Okay, apa itu constant? Okay, constant is a final variable with value that cannot be changed during normal execution. Okay, ini maksud constant. Okay. Okay, dan syntax dia. Okay, syntax dia macam ni. Kita tulis perkataan final. Okay, tulis perkataan final. Allah, sorry. Okay, tulis perkataan final. Kemudian, apakah dia punya type? Okay, type dia adalah double. Lepas tu, apakah dia punya constant name? Okay, constant name dia pi. Dan apakah value yang kita nak simpan? 3.142. Okay, itu syntax dia. Okay, kalau sebelum ni, kita buat, katakan nak cari volume. Volume sama dengan pi r square. Okay, dan bila pi ni memang kita tak benarkan awak guna pi. Dan terus kita letak 3.142 darab dengan r, darab dengan r. Okay, ini yang kita minta pelajar buat. Jangan letak pi, komputer tak faham pi yang simbol tu apa. Tapi kalau awak nak jadikan dia constant, boleh. Okay, maksudnya nak jadikan dia constant, kita tulis dulu kat sini. Tulis dulu benda ni. Final double pi 3.142. Jadi jawapan awak nanti akan jadi volume sama juga dengan pi darab r darab dengan r. Yang penting pi ini awak dah tulis benda ni. Okay, itu adalah constant. Ini pun pernah tanya dalam final. Okay, dia suruh kita tulis constant. Dan ingat dia punya syntax dia ni. Final, lepas tu type, apa nama constant name dan apa value yang dia nak simpan. Okay, itu untuk constant. Seterusnya, saya pergi kepada reserve word. Okay, ada banyak reserve word ni tak perlu hafal. Yang dah dibolkan ni adalah yang kita biasa jumpa lah dalam coding kita. Okay, ini untuk yang valid ataupun invalid identifier. So tengok, kalau reserve word dia adalah invalid identifier ataupun variable. Seterusnya, exercise 13 saya tak minta jawapan lah cuma saya nak ingatkan balik je. Okay, identifier ni kena hafal. Apa dia identifier? Tengok balik apa definition dia dan kalau nak dapat 2 markah macam mana cara kita tulis dia punya definition identifier tadi. Okay, kemudian kena tahu apa itu variable, definition dia. Constant, macam mana kita nak tulis nilai constant dan constant itu apa. Okay, reserve word, apa contoh-contoh reserve word. Lepas tu primitive data type ini yang ada 4 tadi iaitu int, double, boolean dan juga char. Okay. Seterusnya soalan nombor 2, list 3 rules for naming valid identifier. Ni kena ingat. Ada banyak rules tadi, ada 5, dia minta 3. Biasanya maksimum 3 lah, standardnya dia minta 2. Okay, jadi kena hafal. Seterusnya, okay, seterusnya saya nak pergi kepada nombor 6. Okay, reason dia. Okay, nombor 1, One Malaysia. Kenapa dia adalah invalid? Because identifier cannot start with number. Okay, abstract. Kenapa dia invalid? Sebab abstract is a reserved word. Okay, kenapa sale price ni invalid? Sebab ada embedded blank space. Kenapa final mark ini invalid? Sebab ada special character. Okay. Kenapa num1 ni invalid? Sebab ada embedded space. Begitu juga dengan average of numbers. Jadi kita kena tahu reason dia. Okay.
Ini dah settle dah. Okay. Sekarang saya nak pergi kepada soalan nombor 9. Okay. Identify the most suitable data type to be used based on the description below. Dia nak data type sahaja. So apa data type yang sesuai untuk A? Kat sini dia kata average mark. Kalau average mark, dia boleh jadi dua-dua. Kalau average biasanya akan dapat double. Okay, tapi average ni biasanya ada juga yang kita nak ambil nilai in. So bagi saya untuk mark dia boleh dua-dua lah. Okay, tapi bila average yang paling sesuai ni bila nampak average memang double. Untuk B, dia kata nak store sale price. Bila nampak je price automatically memang dia double. Okay, sebab price kalau RM1 pun mesti 1.00. Okay. C, dia nak store age number of siblings. So ini mestilah integer. Okay, sebab kita tak tanya berapa orang adik-beradik, 3.0 adik-beradik. Tidak, kita akan cakap 3. Okay, yang ni pula nak store gender dengan perkataan M dan juga F. So kalau M dan juga F ini single character, maka dia adalah char. Okay. Okay, sekarang saya nak awak cuba jawab soalan nombor 11. Java statement. Okay, cuba soalan nombor 11A. 11A. Saya nak awak cuba jawab mana ya. Okay, saya nak suruh awak jawab A, B, C, D, E. F. Okay, cukup sampai F saja. Okay, sila typekan jawapan awak. Macam mana cara kita nak tulis Java statement bila dia sebut declare the variable test as double variable. So dalam Java dia jadi macam mana? Okay, mana jawapan dia? Okay, mana jawapannya? Kenapa tak muncul-muncul lagi? Tadi kita dah buat banyak dah dekat atas. Dia kata declare the variable. Variable tu nama dia test. Dan data type dia adalah double. Ada pun baru keluar. Okay. Double Wafi tulis. Sekejap Wafi tulis double test 1.55. Okay. Masalahnya sekarang mana Wafi dapat 1.55 tu? Adam dah tulis dah. Adam punya jawapan betul. Okay, dekat sini sekarang dia kata variable test. Okay, dan dia adalah double. So kita akan tulis double test. Semicolon. Jangan kita pandai-pandai letak nilai kat belakang bila dia tak mention. Okay, kita tak boleh letak nilai. Melainkan dia bagi tahu value tu. Kalau dia bagi tahu value, baru kita letak value sebab tak semua benda ada value. Kalau kita buat dalam kita punya coding sebelum-sebelum ni kan, kita ada je tulis in mark semicolon. Kan sebab memang tak ada value. Value-nya nanti bila user masuk. Tapi ada setengah soalan yang kita tulis macam in I sama dengan 1. Ada yang ada nilai. So ada perbezaan dia. Tak semua benda ada nilai. Ada yang variable sahaja, ada yang ada nilai. So kalau soalan tu tak bagi value, jangan letak value.
Okay, so saya check jawapan Adam. Tapi thank you Wafi, good try. Tapi kena alert lah benda tu Okay, so jawapan nombor 1, Adam bagi tahu double test ada semicolon, betul. Kemudian in H, betul. Okay, dan ejak sama, kalau H A capital letter, mesti A capital letter. Lepas tu grade, character char grade, betul. Lepas tu double test ni sama macam tadi, betul. Declare index store integer value, yes, very good. Lepas tu yang terakhir, yes, jawapan Adam semua betul. Okay, harap yang lain pun clear lah. Ini semua contoh variable yang tak ada value. Okay, yang tak ada value. Okay, kita cuba tengok pula yang ada value. Macam mana yang ada value? Cuba try soalan H. Okay, H, I, lepas tu J. Okay, cuba try 3 soalan ni. H, I, J. Bila dia ada sebut dekat dalam tu ada value, barulah kita letak value. Okay, so itu perbezaan dia. Okay, cuba try H, I, J. Okay, cuba try H, I, J. Okay, yang lain pun kena cuba ya. Kena cuba sekarang. Kalau cuba sekarang, silap sekarang tak apa. Kita boleh learn from mistake. Okay. Okay, Aisyah dah cuba buat. Okay, yang pertama double root 1 0.01. Yes, betul Aisyah. Okay, nak buat macam Aisyah pun boleh. Nak buat macam Adam pun boleh. Nampak tak? Sebab dua-dua tu adalah double. Jadi kita boleh letak sebelah-sebelah. Okay, double root 1 0.07. Lepas tu terus letak. Boleh nak buat macam Aisyah pun boleh, Adam pun boleh. Tapi biasanya kita kalau data type-nya sama, kita sekalikan sahaja. Okay, in number equal 0, yes betul. Final, yes, very good. Okay, jawapan Adam semua betul, termasuk Aisyah pun betul. Okay, tahniah. So harap dah boleh buat dah ni. Bila dia bagi dalam bentuk ayat, tukar kepada Java statement. Okay, dan kena careful kalau dia bagi value, letak value. Kalau tak ada, tak payah declare sahaja. Okay, boleh tak? Clear ke setakat ni? Kalau tak clear, kita buat lagi 1-2 lagi exercise. Boleh ke? Okay, pastikan tulis je jawapan dekat buku masing-masing apa yang kita dah bincangkan ni. Nanti senang nak study. Madam, Ya saya. Apa dia? final double yang Adam tulis tu untuk apa Madam? Final. Okay. Final double tu yang Eden tulis tu sebab kat sini dia kata declare constant pi. Bila awak nampak perkataan constant, okay, pergi balik dekat kita punya latihan tadi. Bila nampak sahaja constant, okay, di sini tempat yang tadi, yang kita dah explain tadi. Okay, bila nampak perkataan constant, constant ini adalah final variable with value that cannot be changed during normal execution. Dan ini adalah contoh dia. Penulisan sintaks dia adalah perkataan final, lepas tu diikuti oleh type, lepas tu apa nama constant name dia dan apa dia punya value.
Dan contoh yang telah diberikan adalah kita nak jadikan nilai 3.142 ni sebagai nilai constant. Kita nak jadi dia constant. Jadi cara nak declare dia mesti tulis perkataan final. Lepas tu apa data type dia, apa nama constant dia dan apa value dia. Sebab itulah itu yang Adam tulis. Sebab memang syarat dia kalau nak buat constant, memang ini cara penulisan dia. Oh, okay, madam. Okay. Faham. Thank you, madam. Sama-sama. Alright. Okay, thank you. Tanya. So kalau ada nak tanya, just tanya je terus Sebab kita bila belajar online ni bukan online je lah. Kalau face to face bukan kita boleh dengar 100% kan. Mungkin ada yang kita terlepas pandang. So boleh je tanya. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada kita Okay, bila kita sebut tentang operator, okay, kita ada arithmetic operator, relational operator, logical operator dan assignment operation. Okay, tapi biasanya 3 yang utama ni lah. Okay, apa itu arithmetic operator? Ini. Okay, arithmetic operator ni bila ada tambah, tolak, darab, bahagi, remainder, ini adalah arithmetic nama dia Okay, kemudian kita pergi kepada relational operator. Kalau relational operator, okay, yang bila ada yang double equal, not equal, biasanya yang berada dalam equation tu. Okay, tak kisahlah equation ni adalah if ataupun y yang ada dekat dalam ni. Okay, simbol more, less, more equal, less equal, ini kita panggil adalah relational operator. Okay, kemudian kita pergi kepada contoh logical operator. Okay, logical operator ni merujuk kepada not yang menggunakan simbol tanda seru, and yang ada double n dan juga or yang ada 2 sepalang ni. Okay, itu kita panggil logical operator. Okay, so itu sahaja saya nak buat revision untuk data type. Okay, jadi harap boleh study betul-betul Okay, ini kita dah cover untuk 3.2. Dah selesai. Sekarang saya nak discuss untuk 3.4 iaitu array. Dan sepatutnya untuk array ni dah tak ada masalah dah sebab dah buat assignment kan. Dah explore. Okay, sekejap sebab kita revision 3.2 and 3.4. So 3.2 dah selesai, kita pergi kepada 3.4. Apa yang kita nak refresh balik? Okay, ini 3.4. Okay, dalam array. So dalam array, benda yang paling penting sekali adalah declare and creating array. Okay, untuk declare and creating array ni ada 2 cara. Okay, cara yang pertama dan cara yang kedua. Untuk cara pertama, dia ada 2 step. Step 1, step 2. Tapi saya biasanya ajar awak pakai cara yang kedua. Okay, iaitu ada 1 step saja. Ada 1 step sahaja. Okay, so kita cuba tengok apakah step yang pertama dulu. Okay, ini step pertama. Bukan step pertama, cara pertama. Okay, cara pertama tadi ada 2 step kan. Step 1, step 2. So ini step dia. Step 1, step 2. Okay, step 1, kita kena declare dulu data type dia dan apa nama array dia. Okay, contoh. Contoh saya nak simpan BMI. So data type saya adalah double. Okay, double, lepas tu nama array saya BMI, semicolon. Okay, itu step yang pertama. So step kedua, bila kita dah selesai yang ni. Okay, step yang kedua. Bila dah selesai, pergi pada step kedua, iaitu array name. Ini array name equal new data type dan juga size. Okay, so tulis kat sini array name kita apa? BMI kan? Jadi tulis kat sini BMI. Okay, minta tolong take note ya semua apa yang kita discuss ni. New, apa data type dia? Double. Lepas tu berapa dia punya size? Katakanlah dekat soalan ni dia sebut okay, for 5 students. Okay, contoh dia sebut Okay, jadi kalau dia tak sebut, jangan tulis 5. Kena tengok dia sebut tak. Okay. Itu cara yang pertama. Tetapi kalau kita nak guna style yang kedua, okay, style yang kedua ni dia ada 1 step sahaja, iaitu
So boleh pilih salah satu. Tak kisah ya awak nak guna step 1 ke ataupun step 2, either one. Okay, step 2 kita terus buat syntax dia macam ni ya. Data type, ada square bracket, ada array name, new data type dan juga size. So cara dia double. Okay, ada square bracket, nama array dia BMI equal new data type dia double. Lepas tu size dia adalah 5. Okay, semicolon. Okay, clear tak sampai sini? Sekarang, okay baik. Sekarang saya nak tanya apakah komponen-komponen yang ada dekat dalam ni Okay, dan tolong take note apa yang saya bagi tahu ni. Okay, komponen yang pertama. Saya nak tanya, double itu apa? Okay, ni double ni. Ini apa? Dia merujuk kepada apa? Bila kita sebut double, int, boolean, string itu apa? Itu apa? Ke soalan saya tak betul. Bila kita sebut je int, double, boolean itu apa? Decimal number. Bukan. Saya bukan. Data type ke madam? Ya, data type. Okay, dia adalah data type. Kita bukan tanya dia punya usage. Okay, double is used for what? Tidak. Kita tanya double itu apa? Double int char itu adalah semuanya adalah data type. Sebab ingat kat sini, bila tanya komponen, okay, komponen, tengok kat sini. Double. Okay, tengok komponen ya. Bila komponen itu, kena tengok soalan. Dia tanya komponen. So, kita tengok kat sini. Double. Apa double? Data type. Nampak tak? Kita dah bagi dah syntax dia. Okay, data type. Okay, saya tanya pula yang kedua sebab soalan dia komponen ya. Okay, soalan yang kedua. BMI itu apa? Apa BMI? Array name. Yes, array name. So tengok dekat sini syntax dia. BMI ni adalah array name. Okay. Okay, kemudian saya nak tanya berapa kita punya size? 5. Okay, bagus. Lepas tu saya nak tanya lagi berapa saya punya length? Lepas tu saya nak tanya lagi apa kita punya nilai BMI.length? Apa nilai dia? Apa length? Kalau soalan tu komponen kata state length value. Length value. Apa kita nak tulis ni? Tak ada invalid. Invalid salah. Pandai-pandai je invalid tak boleh. Tapi Oh. good try. Length. Ataupun kalau saya buat ayat length of array. Dia ada nilai dia. So apa nilai dia? Siapa berani nak tulis? Dan dalam assignment awak sepatutnya ada lah ni kalau macam assignment name kan ada name.length. Itu apa sebenarnya? Kita dah pernah bincang dalam array sebelum ini. Okay, ada yang nak cuba? Tak ada? Ya betul. Length ini adalah sama maksud dengan size. So apa nilai dia? 5. 5. Kalau BMI.length, dia samalah maksud dengan size, samalah maksud dengan length. Jadi nilai dia adalah 5. ya. Okay. So kena biasakan istilah-istilah ni. Okay. Kena biasakan istilah-istilah ini. Okay. Kalau saya tanya maximum index, apa jawapan kita? Ini je soalan yang dia akan tanya nanti. Komponen dekat dalam array yang diberikan. 4.
Yes, very good. 4. Okay, kalau saya kata BMI 1, apa jawapan awak? BMI 1 tak ada. Okay, ni tak ada, ni tak wujud. Ni tak wujud lagi, ni tak boleh ditanya. Okay, dah selesai. Untuk yang ni, itu saja soalan dia. Okay, saya bagi kepada soalan yang kedua. Okay, contoh. Contoh apa ya? Sekejap. In age. Okay, in age. Square bracket dulu. Lepas tu equal. Yang ni dia ada nilai siap-siap. Dia ada nilai. Saya bagi 5, 8, 22, 4, 50. Cukup lah tu. Okay, semicolon. Soalan saya sama juga. In ini apa? Okay, komponen Okay, komponen. Okay, in itu apa? Data type. Ya, pandai. Betul Nina, data type. Okay. Okay, kemudian apa array saya terbalik. Apa array name dia? Array name dia apa? Age. Yes, very good. Lepas tu apa dia punya size? Empat. 4. Yes, very good. Okay, how many element? Empat. Yes, very good. Apa dia punya length? Empat. Yes, Empat. apa dia punya age dot length? Benda yang sama je. 4 kan? Empat. Okay. Okay. Kalau saya nak minta age 1, apa jawapan dia? 8. 8. Yes, very good. Pandai sayang. Okay, kalau saya kata maximum index. 3. Yes, very good. Saya rasa dah boleh dah ni. Dah nampak dah kot? Boleh? So inilah sahaja revision kita. Okay, kena kenal komponen-komponen dalam array. Okay, ada soalan? Saya stop recording dulu.